Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والكورونا يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبادك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد. اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allahu Jalla Jalaluh, yang mana kita sama-sama boleh duduk di dalam majlis pengajian kita insya-Allah taala malam ini, iaitu kita nak sambung lagi pengajian kita tentang masalah tafsiril Quranil Karim. Maka insya-Allah pada besok hari siang harilah kita nak gatinya tepat yang malam ni sebenarnya ruangan bagi mustalahil hadis, akan tetapi tak apalah. Kita kerana hari Sabtu tu ada sikit kerja, maka urusan tu maka kita nak seolah kata nak sama hak ni dulu, kerana Al-Quranul Karim kita senantiasa kena duk gi sama dengan dia, kerana ini adalah inti dalam masalah kita nak guna hidupnya. Maka insya-Allah pada malam ini kita setelah daripada Allah Subhanahu wa taala duk ceritanya tentang orang-orang yang tidak beriman,
Apabila mereka itu masuk di dalam api neraka, mereka itu minta kepada Allah Jalla Jalaluh nak kembali kepada ini dunia. Dan dia itu cari beberapa jalan untuk nak keluarkan diri dia daripada seksaan itu. Akan tetapi sebabnya mereka tak boleh nak keluar tubik daripada seksaan, kerana apabila dimengajakkan mereka itu kepada mengasarkan akan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu agang dan takabur, dan mereka itu apabila diserukan kepada menyengutu akan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu terima dengan cara bukanya dada dan bukanya pandangan pemikiran mereka. Dengan sebab perbuatan mereka yang zalim kepada diri mereka itu sendirilah yang menyebab kata dia itu kena kekalnya di dalam api neraka. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala as-salama wal afiyah. Maka hari ini kita nak mari tengok sedikit daripada isi kandungan ayat daripada surah Suratul Ghafir ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 ni iaitu ayat yang Allah Subhanahu wa taala nak royakkan kepada kita lagi supaya nakwi kita itu mengingati terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kerana tak jadi seorang hamba yang mulia kalaulah tidak ada perhubungan diri dia tadi itu dengan Tuhan yang dikurniakan kepada dia daripada rezeki, daripada kemudahan, kemewahan, semua itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran ini surah Ghafir ayat yang ke-13, marilah sama-sama kita ikuti bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqa wa ma yatadhakkaru illa man yunib. Ayat ini Allah Ta'ala nak mengingati kepada kita, wahai manusia, wahai makhluk yang dimulia. Allah Ta'ala raya kata huwallazi, ialah, mana Allah lah yang yang tunjuk kepada kita, yakni kepada manusia ni lah ayat-ayatnya. Ayat-ayat di situ, mana ayatihi itu tu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berkatanya Muqatil, dia kata ayatihi tadi itu yakni segala langit, segala bumi, matahari, bulan, bintang, udara, awan, malam, siang, dan gerakan laut, tumbuhan, dan semua daripada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala jadi untuk kita. Tuhan jadikan perkara tersebut tadi itu untuk kita gunakan perkara tadi supaya nakwi kita mengabdikan diri kepadanya. Itu makna ayatihi. Ayatihi katanya Muqatil sebagaimana kita dengar tadi. Mana makhluk ya Allah Subhanahu wa taala jadi semua tadi ni untuk memudahkan bagi kita. Cuba kita tengok kata Tuhan tu mulia kepada kita tu setara mana. Tuhan jadikan semua makhluk yang hebat seumpama matahari dan bulan, bintang, udara, bukit bukau, pokok tumbuhan, binatang ternakan, dan semua daripada perkara-perkara yang kita tak kuasa nak bilik untuk kita. Untuk kita sebagai manusia, supaya nak kita guna perkara tersebut itu mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kata semua yang kita duk tengok tadi itu tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah, keasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kata huwallazi yuriikum ayatihi, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik,
Itu maknanya daripada apa yang diberikan oleh alim ulama kita di sini. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi di dalam Al-Quranul Karim, وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا. Dan Allah Ta'ala itu menurun bagi kamu rezeki dari langit. Allah Ta'ala turunkan rezeki dari hak kita, rezeki bagi kita itu daripada mana Allah Ta'ala menurunkan? Daripada langit. Katanya, Muqatil dia kata, rizqa di sini maknanya al-matar. Maknanya hujan. Mana hujan. Hujan ini, mana air hujan itulah Allah Ta'ala menurunkan daripada pihak atas tadi. As-sama' di sini maknanya awan. Ya Allah Ta'ala turun daripada awan tadi itu air. Kerana daripada air inilah kita sebagai manusia berhajat kepadanya. Manusia kita tak boleh nak terlepas diri dia daripada ini makhluk. Yakni makhluk Allah Ta'ala yang dinamakan dinamakan air. Dengan dialah perkara-perkara yang jadi faedah bagi manusia bolehnya hasil bagi kita melalui dia. Dengan kehendak Tuhan, dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bolehnya makan makanan dengan sebab air. Kita boleh makan dan pakaian dengan sebab air. Sebab dengan sebab air ni apabila ia turun di atas muka bumi ni, bumi yang mati ni, wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatusiru sahaban fasaqnahu ila baladin mayyit. Allah Ta'ala lah yang mengutuskan awan kepada negeri mana-mana yang ia kehendak. Kemudian dia turunkan air daripada awan itu di atas negeri, yakni di atas tanah yang mati, maka jadi tumbuhlah tumbuhan daripada apa? Daripada tanah itu tadi. Apabila tumbuh tumbuhan daripada tanah itu tadi, jadi tumbuhlah makanan. Makanan itu untuk diri kita dan untuk melata ternak bagi kita. Maka itu adalah jalan yang kita itu nak dapatnya 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 nikmat melalui perkara-perkara yang tersebut tadi. Melalui perkara-perkara yang tersebut tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dia buat aturan umpama tu. Supaya nawi kita tu ingat. Tuhan dah sebut dalam Quran ni nawi ingat kelik ratik. Kata yang kita tak boleh makan, yang kita tak boleh pakai, yang kita tak boleh minum, yang boleh kita tak guna, semua itu daripada Tuannya, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki ini makna kata kemudahan bagi kita. Dengan sebab kita boleh makan minum dengan cara sempurna, hasillah bagi kita kesihatan. Dengan cara kita boleh pakai pakaian dengan cara sempurna, hasillah kehebatan bagi diri kita. Semua itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak daripada yang lain. Tidak ada siapa pun daripada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaku tentang hal ini. Di dalam mana-mana ajaran agama pun tidak ada. Akan tetapi kita sebagai orang Islam, terkadang kita terlupa perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nak mengingati kepada kita. Maka apabila kita boleh mengingati dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita dengan Al-Quranul Karim, maka seolah kata itu adalah satu sebab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nak mengekali nikmat Allah Ta'ala dengan kita. Dan nak tambahnya nikmat itu di atas kita. Dengan sebab Tuhan janji kata, wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Tuhan nak tambah bagi kita. Tuhan suruh sebut kepada kita oleh para rasul, suruh rasul-rasul ni sebut. Kata apabila kita syukur terhadap nikmat Allah Jalla Jalaluh,
wa taqaddasat asma'uh, nescaya Tuhan tambahkan kurnia rezeki itu kepada kita kau banyak, kau jadi berlimpah ganda. Sebab gapo kita nak timbulnya syukur? Kerana kita tahu kata daripada manakah kita hasil perkara tersebut. Maka sebab itulah jadi keuntungan bagi kita sebagai umat Nabi, orang Islam, iaitu kita boleh mengaji, boleh kita faham, boleh kita tadabbur isi kandungan Al-Quranul Karim, supaya nakwi kita itu jadi terlekat dengan Tuhan yang menjadikan kita, yang mengadakan kita, yang merezekikan kepada kita, yang dak belakan kita, yang buat segala-gala kepada kita. Itu makna kata wa ataakum mimma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Makna kata Tuhan wari belaka kepada kita. Tuhan wari semua kepada kita. Kerana manusia tak lain tak bukan sebagaimana kita tahulah. Makna kata tak lepas daripada pakaian, makan ni, tak lepas daripada tempat kediaman, minum dan sebagainya. Makna kata dia tak lepas daripada perkara tersebut. Tak lepas ke apa? Tak lepas daripada perkara tersebut. Maka sebab itulah kita sebagai manusia kena syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Jalla wa Ala telah rayakkan kepada kita, telah sebut kepada kita, nak rayak kata ada jenis manusia satu kumpulan sahaja yang boleh nak mengambilkan pengajaran daripada apa yang aku ni rayak. Sebab tu dia khitamkan ayat yang ke-13 ni dengan kata gana? Dengan kata wa ma yatadhakkaru illa may yunib. Wa ma yatadhakkaru illa may yunib. Tu dia. Belum daripada tu, cuba kita perhati kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Belum daripada kita nak tengok terhadap terhadap isi kanungi yang belakang sebagai ayat khitam tu, ayat yang nak menutup ayat 13, Tuhan gunakan yunazzilu dengan fi'il al-mudhari' yang menunjuk di atas Tuhan duk tajaddud sama. Tajaddud mana Tuhan membaru sama nikmat terhadap kita. Semua nikmat rezeki berapa ni Tuhan duk wi sama pada kita. Senantiasa Tuhan duk buat dengan kehendak dia kepada kita. Itu nak royak kata nikmat ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu selayaknya kita sebagai manusia kena syukur terhadapnya. Akan tetapi nak syukur tadi itu berhajat kepada sifat makhluk dinamakan manusia ni, sifat umpama ni. Ada sifat yang tertentu barulah nikmat Tuhan tadi itu dia tu kuasa nak syukur dan Tuhan nak mengekali nikmat kepadanya. Lagu mana? Tuhan kata wa ma yatadhakkaru illa may yunib. Dan tidak, pakai manafiah di situ. Dan tidak. Makna kata tetapi tidak, ingat. Yang dimakian itu malaikat orang-orang yang yunib. Orang gapo yunib? Makna orang-orang yang berasa perhubungnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana kata orang yang pandai nak terima kasih. Orang yang yang hati dia tu ada sakut. Berasa nak balas budi terhadap Tuhan yang menjadi dia dan segala-gala kemudahan yang dia dapat tadi itu dia nak buat. Sebab itulah Tuhan datangkan datangkan dengan perkara yang kata dan tidaklah. Mari dengan manafiah. Kemudian bawa datang man tu sebagai fa'il lah. Mana kata dan tidak mengingati malaikat oleh mereka. Mereka mana? Yunib. Mereka yang bersifat dengan yunib. Mana kena? Yakni mereka yang hati dia itu berasa nak kembali klik kepada Allah. Berasa kata dia itu hamba Allah Ta'ala tu Tuhan. Tuhan tu sebagai Tuhan yang duk percara, yang duk bela. Dia tu orang kena bela, orang kena mengasuh, orang kena rezeki.
Tu mana hati dia tu. Hati lagu ning lah. Mana hati yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyipakkan di dalam Al-Quranul Karim ini. Setelah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala duk royak mengingati akan kata semua nikmat-nikmat yang kita dapat tu, wahai manusia, wahai mereka yang aku ni memuliakan. Ingat molek kata aku dak mengingati ni aku nak daripada mung ni dalam arti kata nak mung tu buat satu perkara dengan aku. Nak di sini makna kata bukan Tuhan berhajat. Tuhan tak berhajat kepada kita. Akan tetapi Tuhan nak kita itu buat sebagaimana dia suruhkan kita. Nampak tu tak? Makna kehendak ki Allah Subhanahu wa ta'ala bukan makna kata Tuhan itu lemah. Kehendak tu kehendak. Tuhan kehendak nak buat go tu, Tuhan kehendak nak buat go ni. Bukan dalam arti kata apabila adanya kehendak ki Tuhan, mana Tuhan itu berhajat tu. Bukan. Nampak tu tak? Lain. Perkara di antara dua perkara itu adalah perkara yang lain-lain, tak kena mengena lah. Di situ tak kena mengena. Lalu Tuhan nak royak kepada kita lepas daripada dia duk royak kata dia tu sebagai Tuhan yang duk bercara, yang duk rezeki, yang duk bela, yang duk mengatur, yang duduk orang panggil kata mentadbirkan, uruskan segala urusan tadi itu. Tuhan nak royak ayat yang ke-14 ni, Tuhan nak katakan cuba kita pakat tengok. Tuhan kata fada'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Di sini inti daripada Tuhan wi kita makan, wi kita minum, wi kita sehat, wi kita adanya duit dalam kocek, wi kita adanya kesenangan, wi kita kemewahan, semua tadi tu Tuhan wi belakang. Tetapi kita sebagai manusia, sebagai hamba, nak balasnya budi kepada Tuhan tu, Tuhan nak pasal mana nak kita balas budi kepada dia. Nak kita itu tu, nak buat lagu mana, nak kita syukur terhadap dia, nak kita abdikan diri kepada dia macam mana. Kita tengok molek. Supaya nak kita faham jadi jelas kata Tuhan itu nak kita tu duk macam mana. Tuhan kata fada'ullaha mukhlishina lahuddin. Ni tepat yang tepat yang inti bagi apa? Inti bagi setelah daripada Tuhan jadikan kita. Ini maksud kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hak ni Tuhan tak jadikan jin dan manusia malaikat supaya mereka itu mengasahkan akan Allah, mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fada'ullah. Cuba kita tengok. Fada'ullah tadi itu, maka serulah akan Allah dengan ikhlaskan ibadat baginya. Katanya para alim ulama kita di sini, makna kata apabila kita itu ketahui dah kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadikan kita daripada tak ada kepada ada, dan Tuhan belakan kita, merezekikan kita dengan berbagai-bagai bentuk maka fada'u, maka hendaklah kamu itu seru. Kalimah fada'u ni makna kata Tuhan suruh kita itu seru. Seru ni makna gana? Suruh menzahirkan kata kita ni sebagai makhluk yang lemah, yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna seru sini. Nampak tak? Itu makna seru di sini. Fada'ullaha, suruh kita itu seru akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya Muqatil, fada'ullah di situ makna hendaklah kita itu mengasahkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fada'ullaha mukhlisin, yakni mengasah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah, orang yang beriman, orang yang adanya tauhid, ada keasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita duduk dah di dalam ayat ni.
Kena dah kita duduk dalam ayat ni. Cuma kita jaganya biar molek-molek. Mukhlisin kita tadi itu suruh kita jaga molek. Itu makna kata fada'ullaha mukhlisina lahuddin. Fada'ullaha mukhlisin. Maka hendaklah kamu itu wahai manusia seru akan Allah. Makna mengasa akan Allah. Hal keadaan apa? Hal keadaan ikhlas. Apa makna ikhlas? Makna kata bersih. Tak berkongsi, tak bercampur. Kerana nak pada balik kata Tuhan menjadikan kita tak ada campur dengan siapa. Merezekikan kita tak ada campur dengan siapa. Membelakan kita tidak berkongsi dengan siapa. Memberikan kemewahan, keendahan kepada kita dengan tidak kongsi dengan siapa. Maka hendaklah kita taat kepada dia, mengasahkan kepada dia hal keadaan tak ada menyentuh juga. Mana satu sama satu, tunggal sama tunggal. Hak itulah Allah Subhanahu wa taala suka. Innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu. Makna kata sesungguhnya Tuhan kita ni hanya asa, jua, tak ada. Allahu ahad, nak satu. Itu makna kata fada'ullaha mukhlisina lahuddin. Tu. Katanya ulama, lahuddin, baginya din, mana kata bagi Allah Ta'ala itu nak kita mengasakan. Lahut tauhid. Itu makna din di situ sebagaimana mujahid, itu sebagaimana muqatil itu kata. Baik, itu makna kata fada'ullaha mukhlisina lahuddin. Baik. Setelah daripada tu, dia wari pula. Walau karihal kafirun. Walahal, pakai wawul hal di situ tu. Walahal jika tidak. Jika kariha. Apa makna? Walahal jika benci oleh orang kafir. Al-kafirun tu fa'il. Oleh orang kafir. Sekalipun orang kafir tidak sukai, tidak setuju, tidak suka, tidak apa lagi, tidak redha. Orang tak beriman ni, dia tak lain tak bukan. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Orang tak beriman, dia berdeki dengan orang yang beriman, tak ada hal lain. Tak ada sebab yang lain. Sebab satu je. Kenapa? Dia bukan orang beriman, kita sebagai orang yang beriman. Sepakat habis. Dalam alam ni, mereka yang tidak beriman apabila dia nak menzalimi terhadap orang yang beriman, dia boleh pakat. Capur tangan pakat untuk apa? Untuk nak mengerasi dan menzalimi terhadap orang yang beriman. Walaupun di antara orang-orang yang tidak beriman itu adalah perselisihan yang tak nampak pandangan lek tu dan lek ni gimari, akan tetapi apabila dia itu nak menghadapi orang yang beriman, satu seorang mereka. Itu adalah sunnatullah. Kerana Allah Ta'ala ayat mana? Walau karihal kafirun. Sekalipun orang yang tidak beriman itu benci, tidak setuju, tidak sukai. Katanya para ulama di sini, walau karihal kafirun ini, makna maf'ul dia ni dihazafkan tu be. Seolah kata asa pahami daripada ayat ni, walau karihal kafirun ikhlasakum. Itu maknanya. Ikhlasakum dihazafkan tu be. Seolah kata sekalipun walahal jika benci oleh orang kafir akan keikhlasan kamu. Itu makna gitu. Akan keikhlasan kamu. Ataupun da'watakum. Ataupun seruan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hal keadaan tunggal. Sebab itulah kita sebagai orang yang beriman kena tahu kata kita ni duk jadi duk di mana? Mereka yang jadi musuh Allah Ta'ala ada di mana? Sebab apakah mereka itu benci terhadap kita? Walaupun kita ini tidak menyakiti mereka, akan tetapi dia dengki kepada kita. Kenapa? Kerana hak ni. Kerana fada'ullaha mukhlisina lahuddin. Hak ni. Tak ada berlaku di Myanmar perkara yang berlaku, tak ada berlaku di negara China perkara yang berlaku, tak ada berlaku di negara Barat perkara yang berlaku, malaikat ini
Apa? Fada'ullaha mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Kafirun ke apa? Kariha ke apa? Kariha ikhlasakum wa da'watakum. Makna kata ikhlas kita ini bersih molek dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama yang jaga akan inti ini malaikat Islam hanya jua. Lain pada ni tak ada. Nampak? Lain pada ni tak ada. Pakat menyungutu belaka, ambil di Yahud lagi. Ambil dia Nasara lagi. Sepakat menyungutu akan Allah Ta'ala. Musyrikun tak nak berkecek. Kafirun tak nak berkecek. Mulhidun tak nak berkecek. Nampak dah tu? Dan syuyu'iyun dan sebagainya daripada jalan-jalan yang inhiraf, terpesong daripada jalan yang benar. Semua mereka itu, apa? Semua mereka itu pakat menyungutu akan Allahu Jalla wa'ala belaka. Maka katanya Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair dia kata, Al-kafirun pada asal tu makna puak-puak Mekah lah. Tu asal. Akan tetapi orang panggil di sini, orang panggil lafzul am. Umum pada jenis dia. Makna kata setiap zaman, setiap tempat, di antara orang yang tak beriman dengan orang yang beriman, hati dia tu begitu. Walaupun Islam tak tegah kita nak buat baik kepada orang yang tidak beriman, tak tegah. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Nampak tak tu? Tak ada. Nak Allah Taala tak ada larang kita. Allah tak ada mengerasikan kita, berikan hak kepada kita, beri kebebasan terhadap agama kita. Hak tu tak ada masalah. Kita boleh salah kata boleh duduk sekali dengan mereka. Tu dah. Boleh duduk sekali dengan mereka. Sekali di sini mana kata insaniyah, sama-sama kemanusiaan. Adapun ad-din, masalah sakut paut dengan agama, lakum dinukum waliyadin. Kita hak kita, hak dia hak dia. Itu adalah benda yang jelas, tidak ada perkara yang jadi kesamaran apa-apa di sini. Itu terhadap orang-orang Islam yang mempunyai ilmu pengetahuan daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Baik. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu kata, didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqtibas, mana ta'wilkan ayat ni. Ini mana ta'awwal ayatil Quran ni. Nabi SAW ta'wil macam apa maksud ta'wil Nabi terhadap ayat ni? Mana kata iqtibas, ambil daripada ayat ni sebagai jawab je doa. Doa apa? Katanya Abdullah ibn Zubair, katanya didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia itu kata setelah daripada dia itu beri salat, lepas daripada dia astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, dia katakan kata-kata la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Ini panggil ta'wil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ini ayat. Terhadap ayat mana? Iaitu ayat daripada surah Ghafir, ayat yang ke-14. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, hendaklah kita itu jangan terlupalah akan ini doa. Setelah daripada kita semaya, setelah daripada kita beri salat, kita istighfar, bacanya doa, akan doa ni. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kemudian diiringi dengan doa hak tadi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa buat, beri sahabat dia tengok dan sahabat dia pun royak daripada dia. Kata Rasulullah itu buat perkara ni. Itu adalah hadis sahih daripada sahih Muslim. Daripada siapa? Iaitu daripada Abdullah ibn Zubair. Baik. Setelah daripada tu, setelah daripada Allah Subhanahu wa taala wayak mari tentang hal-hal perkara-perkara yang di antara dia merezekikan kepada manusia, dan manusia itu sepatut layak tu kena balahnya budi kepada Tuhan tu macam mana rupa. Itu ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Kemudian Tuhan nak royak pula ayat yang ke-15 ni tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala ni. Faedah wahyu Tuhan kita ni gapo? Faedah
kalam Allah Subhanahu wa taala kepada kita ni gapo faedah dia? Gapo kita dapat faedah daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala? Ya kita perhati molek tadabbur ayat Quran jadi jelas, kata Tuhan nak gapo waktu turun Quran kepada kita ni. Katanya Allah Jalla wa Ala katakan rafi'ud darajati dzul arsh yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yaumat talaq. Ni dia. Inilah makna kata tujuan ya Allah Subhanahu wa taala bawa datang Quran kepada kita. Allah Jalla wa Ala bawa datang Quran kepada kita tujuan apa ni? Tujuan Tuhan nak ayat kita tahu. Takut manusia ni duk cari tujuan tak jumpa kata hidup apa. Betapa ramai akhir zaman pada zaman kita duduk ni manusia tak tahu kata hidup apa. Terkadang orang Islam kita sendiri tak tahu tujuan hidup. Nasallallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Ada. Sebab gapo hidup apa, kena buat gapo tak tahu. Apabila jadi gitu manusia, tu bahaya bagi hidup dia. Kerana gapo bahaya sedangkan dia itu bebas? Tak bebas. Kerana tidak ada perkara yang bebas di dalam dunia ni, tak ada bebas. Yang pendakwah al-hurriyah, pendakwah yang nak mengajakkan kepada kebebasan tadi itu, daripada liberaliyun, daripada almaniyun, daripada sekularisme, daripada mana-mana ni. Puak seri ni yom kalau bahasa sia kak. Ikut nak jadi lagu mana? Diri ni diri aku. Tak ada sakut paut gapo dengan mana-mana pihak. Tu maknanya gitu. Nampak tu tak? Maka Tuhan nak royak kepada kita. Takut kita itu jadi dakwa pula akhirat esok kata Tuhan tak royak. Apabila mati itu tetap bagi dia, dan dia itu apabila setelah mati wa imma ilal jannah nasallallahu taala wa ayaj'alana wa iyyakum ajma'in min ahliha, wa imma daripada ahli jannah wa imma min ahli nar nasallallahu taala as-salama wal afiyah. Tak jauh daripadanya. Dua tu ya. Tak ada lebih daripada ni. Maka Allah Ta'ala waktu turunnya Al-Quran dan bawa datangnya Quran melalui Rasul ni untuk apa? Untuk jadi hujah di atas kita. Hujah ni makna kan? Makna kata supaya nak tutupnya dakwah esok kata apa Tuhan tak rakyat tak boleh nak kata. Tuhan kata rusulan mubasysyirin wa munzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Wari rasul tadi royak benda tu ada tegah, ada larang, ada suruh, ada bergemah. Untuk apa? Untuk jadi hujah. Nak tutupnya dakwah manusia depan Tuhan esok kata setelah daripada rasul mari mu tak boleh nak kata gapo dah. Itu ya hakikat manusia. Nak bebas secara mana pun kena mati. Nampak dah tu? Nak bebas secara mana kena makan, kena minum. Nak bebas secara mana tak boleh nak zalim. Boleh kata kita ambil tangan kita apa-apa orang, pergi menyakiti orang dengan dakwa kata kita ni bebas, boleh kalah tu? Tak boleh. Akan tetapi dengan tabiat manusia yang jadi punuh kok mana wallahu a'lam lah. Dengan sebab kalau bahasa saya panggil dengan sebab teknologi hak baru ni yang ada dalam alat canggih dalam telefon daripada telefon yang ada di tangan ni, daripada beberapa sumber Facebook lah, Line lah, Twitter lagi, TikTok lagi, WhatsApp lagi dan gapo lagi, segala-gala. YouTube lagi, perkara-perkara yang nak membawa pada akal manusia yang fitrah yang molek tadi tu jadi punah. Nampak tu tak? Jadi punuh. Tubik daripada asal usul manusia jadi tubik. Terkadang jadi nasallallahu ta'ala as-salama wal afiyah syaitan fi jismanil ins. Syaitan tapi rupa dia manusia. Hak tu hak takut. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Itu dia. Lalu Allah Ta'ala nak royak kepada kita. Kata, hey manusia,
Aku wak turunnya Quran ini, wak turunnya kalam aku di sisi aku ni untuk nak wimung tu dapat pengajaran. Ni ayat yang ke-15 daripada suratu Ghafir. Tuhan kata rafi'ud darajati dzul arsy. Rafi', kalimah rafi' ni kita gi sikit nah, sabar dengar sikitlah. Saudara-saudara kita tu sabar dengar sikit, iaitu gapo? Iaitu kalimah rafi' ni orang panggil khabar mubtada mahzuf. Rafi' tu mana khabar mubtada mahzuf? Mana mubtada ni? Allah. Kalimah Allah, bermula Allah, ialah yang mentinggikan darajat. Allah Ta'ala lah yang dia tinggi darajat. Tinggi darajat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah Ibnu Abbas ni kata lagu mana? Rafi'ud darajat. Dzul arsh. Dzul arsh, khabar yang kedua. Dzul arsh makna yang menjadi tua bagi arasy. Yang jadi ampunya arasy itu ampunya dia. Faham tak? Yulqir ruha. Kalimah yulqir ruh makna kata ia mengirimkan wahyu daripada perintah kepada siapa yang ia kehendaki daripada hamba-Nya. Yulqir ruha min amrihi ala man yasha min ibadihi. Allah Taala itu gapo nama mewahyukan. Ar-ruh di situ bermakna Quran. Ruh di sini bermakna Al-Quran. Daripada urusannya, daripada suruhan, tegahan, ajaran, syariat, ala may yasha, di atas mereka yang ia kehendak. Mereka yang ia kehendak tadi itu, yakni katanya mufassirun, mana rasul-rasul dan nabi-nabi. Min ibadihi, daripada hamba-Nya, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah ni, ayat Al-Quran ini, yang kita perhati molek dengan baik. Kalimah rafi'u khabar mubtada mahzuf. Makna Allahu, Allah bermula Allahu Jalla wa Ala rafi'ud darajat. Kalimah rafi'ud darajat katanya Abdullah bin Abbas, yakni rafi'us samawat, yang mengangkatkan segala-gala langit. Wa huwa fawqa kulli syai', dan dia itu tertinggi di atas semua. Wa laisa fawqahu syai', tidak ada perkara atas daripadanya. Itu Abdullah bin Abbas kata di dalam tafsirnya. Kata di dalam tafsirnya, sebagaimana As-Sa'labi nakal di dalam tafsir ini perkataan. Kemudian cuba kita perhati. Kalimah rafi'u khabar yang mula-mula. Dzul arsh khabar yang kedua. Yulqir ruha, jumlah tu jumlah fi'liyah tu panggil khabar yang ketiga. Khabar tiga sini. Mubtada hazaf. Dia iaitu lafzul jalalah. Allah rafi'ud darajat dzul arsh yulqir ruha. Ini perkara yang jadi keistimewaan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yulqir ruha, kalimah yulqi, kalimah rafi'ud darajat, kita faham dah. Abdullah bin Abbas mari tafsir kita. Dzul arsh, mana kan dzul arsh? Katanya Muqatil, dzul arsh yakni huwa alaih, yakni alal arsh. Dia itu tua bagi arasy dan dia itu atas daripada arasy. Itu mana kata dzul arsh. Itu yang ditafsirkan oleh Muqatil rahimahullahu taala. Kemudian yulqir ruha. Kalimah yulqir ruha, kalimah ni perhati molek dengan baik. Yulqir ruha makna kan ia kirimkan wahyu daripada perintah, daripada perintahnya. Ar-ruh di situ maknanya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimah ruh ni gapo makna kalimah ruh? Kalimah ruh yakni perkara yang nak menghidupkan. Perkara gapo? Perkara yang nak menghidupkan. Hera tu perkara yang nak menghidupkan satu perkara. Maka roh bagi jasad iaitu satu makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bubuhkan di dalam diri kita. Yang Allah Ta'ala bubuhkan di dalam diri kita. Itu satu roh. Kemudian hati kita ni, hati manusia ni
berhajat kepada roh satu lagi, iaitu apa? Iaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Tuhan kata, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, ma kunta tadri mal kitab walal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha' min ibadina." Ila akhiril ayah. Demikian itulah kami menjadikan roh. Auhayna ilaika ruham min amrina, roh kepada roh. Hera tu makna kata nak menggerakkan hati, hati tadi itu pasti kena ada roh dia. Apa roh? Iaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena hati semua itu tertutup, terkatuk, malaikat datangnya roh daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan. Kalau gitu yulqir ruha min amrihi, daripada urusannya, daripada perintahannya. Ayahsabul insanu ayyutraka suda? Sekakah kita manusia ni, kita itu nak tinggal biasa gitu? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala kata, yutraka suda ay lam ya'mur walam yanha. Lam ya'mur walam yanha, makna kata tak suruh, tak larang. Tak. Itu makna kata min amrihi, daripada urusannya. Ala may yasha', di atas siapa? Di atas siapa yang ia itu kehendak. Siapa yang ia kehendak tu biar? Min ibadihi, daripada hamba-Nya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abdun min ibadillah. Bukan ilahun min bukan ilah. Nah, al-ilah bukan Tuhan. Sebab tu nak akak dia itu pangkat lebih daripada pangkat dia tak boleh. Nampak tu tak? Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak suka orang nak akak pangkat dia lebih daripada tahap dia tak suka. Tu tak? Banyak daripada hadis-hadis sakut paut dengan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak suka orang duk akak dia lebih-lebih. Puji tak apa Nabi alaihi wasallam. Hasan bin Sabit ni puji. Akan tetapi ada di kalangan perkata-perkata yang daripada sahabat lain yang melampau, Nabi kata jangan akak aku lebih daripada pangkat. Sebab aku tahu kata aku ni adalah Abdullah wa Rasul. Hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan maqam abd, maqam hamba Tuhan ni setinggi-tinggi maqam. Setinggi-tinggi pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Tuhan royak kata gano, Tuhan kata subhanallazi asra bi'abdihi, dengan hamba dia. Tengok. Tuhan guna abdihi, pia tu, iaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tu makna kata yulqir ruha min amrihi ala may yasha min ibadihi, daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Tuhan nak pilih pia boleh. Nampak tu tak? Tu makna kata daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa'ri wa apa tu? Yulqir ruh wa apa? Wa'ri wa apa? Wahyu tadi itu daripada amaran amaran ni, wa'ri wa apa? Limaza wa'ri wa apa? Ni dia. Liyunzira yaumat talaq. Liyunzira yaumat talaq ni makna gano? Makna kata supaya. Supaya pakai lam ta'liliyah di sini ni. Makna kata liyunzira. Fi'il mudhari' tu, itu liyunzira tu. Yunzira tu fi'il mudhari' panggil mansub bi an mudmarah, situ dah. Sebagaimana kata ahli-ahli tafsir tu. Makna kata supaya nak beri nak beri ingatan, ancaman. Nak beri ingatan. Bila? Yaumat talaq. Apa makna yaumat talaq? Mana hari. Hari at-talaq, hari perjumpaan. Yaumat talaq mana hari perjumpaan, hari pertemuan. Itu mana yaumat talaq. Nak royak kata, hei manusia, mung hidup di atas muka bumi ni, aku wi masa kepada mung, aku wi makan minum kepada mung, wi tempat kediaman kepada mung, wi segala-gala hak mung duk nak daripada perkara yang mung itu tak lepas. Bukan semata-mata mung nak hidup sebagai makna binatang ternak ke, bukan. Mung ada satu hari yang mung nak jumpa. Hari perjumpaan, hari himpunan, ada satu hari. Ni pedah ya Allah Subhanahu wa taala nak royak kepada kita kata, hei manusia,
Aku buat turun wahyu ni kena oyak pada mung ceden nah. Satu hari mung kena pergi pada hari ni. Sebab itulah kita ni sebagai orang yang beriman, alhamdulillah kita pakai dok ceden siap sedia hari ni. Ni hari hak Tuhan kata yaumat talaq. Tu dia. Ada pun orang hak tak tahu tujuan hidup. Dengan sebab dia jauh diri dia daripada mana? Jauh diri dia daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sialah kepada diri, sebab tu dia zalim kepada diri tu, dia tak ada lah nak lebih daripada tu. Kalau zalim ke orang tu, dia tak boleh juga, akan tetapi dia tak sama dengan zalim terhadap dirinya sendiri. Faham tu tak? Tu dia. Lepas pada tu, Tuhan pun royak lah. Tuhan royak apa nama ni di dalam Al-Quran tu Tuhan kata yaumat talaq tu ditafsirkan oleh para ulama kita beberapa pentafsiran. Beberapa pentafsiran. Katanya Abdullah ibn Abbas, berkata Abdullah ibn Abbas, yaumat talaq yakni hari yang berjumpa di antara malaikat dan ahli bumi. Makna berjumpa sekali. Tu makna kata yaumat talaq. Abdullah bin Abbas kata gitu. Nampak tu tak? Hari yang Allah Ta'ala beripung di antara makhluk yang ada atas muka bumi ni, dua jenis, iaitu jin dan manusia. Adapun binatang tak masuk dalam hisab. Malaikat masalah zalim saja. Nampak? Masalah zalim saja. Dan malaikat itu akan datang juga pada hari itu. Jadi sama segala-gala, tiga jenis, jin, manusia dan malaikat sama. Itu sebagaimana Abdullah bin Abbas telah berikan penerangan di sini. Katanya Abdullah bin Abbas satu pendapat yang lain pula sebagai yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Munzir dan Imam Ibn Abi Hatim di dalam tafsir kedua-dua. Ia kata yaumat talaq ay yaumal qiyamah, hari kiamat. Yang kita sebagai anak Adam ni jumpa dengan Tok Adam sebagai Abul Bashar, kita akan jumpa di sana. Nampak tu tak? Tu makna kata setengah daripada berapa? Setengah daripada pendapat alim ulama kita yang dia berikan penerangankan di sini. Katanya seorang tokoh daripada ulama iaitu Mahmun Ibn Mihran, dia kata yaumat talaq iaitu hari yang berjumpa di antara zalim dengan orang kena zalim. Hari ni wal khusum, dan hak jadi perbincangan, perbantahan di antara dua hari ni jumpa. Orang zalim ke orang kena zalim, ada tunggu hari ni. Duk tunggu hari ni. Nampak tu tak? Sebab itulah datangnya sahabat Nabi SAW sebagai ahli sunan, dia royak hadis tu datang satu daripada sahabat Nabi SAW pergi pada satu negeri. Kata setengah iaitu di Najran. Dia tu duk tengok seorang perempuan yang duk junjung air atas kepala. Muka negara Arab ni ya payah air kena junjung jauh. Supaya nak guna air ni nak pergi ambil di jauh, nak pergi kepada jauh. Nya datang budak yang buah. Budak-budak pasal kata dewasa, pasal tak ada nya akhlak mana ni. Nya gi buat angkara zalim terhadap orang tua perempuan tadi. Gi tepuh dia dengan secara sengaja. Terbaliklah dia, rebahlah dia, maka teremahnya bencana dia hak dia dok junjung tadi sampai ke pecah habis. Jalan mari jauh dah. Lalu dia kata yaumat talaq, mana kata hari yang jumpa aku tunggu satu hari tu. Itu hari mana ni? Hari ni. Hari yang berjumpa di antara zalim wal mazlum. Orang yang zalim dan orang yang kena zalim. Dan orang yang ada perbantahan gapo hari ni. Tak lepas kita. Kita ambil tanah orang, hipik tanah orang, hari ni kita kena jumpa. Kita buat angkara zalim kepada orang, wak nyanyai kepada orang, kita wak sihir orang, wak khenat orang tu sakit, mati, begitu nama. Hari ni kita kena jumpa. Ayyuhan nas, wahai manusia, ini adalah yaumat talaq. Hari yang Allah Ta'ala kata, hari mana? Yakni liyunzira yaumat talaq. Allah Ta'ala waktu wahyu ni supaya nak manusia ingat kata hari ni kita kena pakat pergi belakang. Bubuk pangkat sampai ke tubik orang-orang perut. Pecah tubik darah-darah begitu nak itulah ini hari ni kena jumpa.
Bubuknya orang perempuan sampai ke mati hidup. Main dengan sihir, main berapa nama cukup lekat. Hari ni kena jumpa. Hipik tanah orang, berdeki ke orang. Segala-gala hari ni kena jumpa. Itu mana kata hari Yaumat Talaq. Tuhan wi ingzar. Beri ancaman, amaran. Kata hari ni hari yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak wi jumpa di antara dua perkara tadi. Sebab tu kita tak sah zalim. Sebab tu kita tak saduk harap kepada apa nama mahkamah yang tidak adanya keadilan hari ini. Yang tidak adanya betulnya hari ini. Tak sah boseh. Kita sebab itulah Allah Ta'ala dengan hikmat dia, ia jadi yaumul hisab. Iaitu hari apa? Yaumat Talaq. Katanya setengah daripada alim ulama kita, iaitu apa? Iaitu Yaumat Talaq ni salah satu daripada nama hari kiamat. Hari kiamat ni banyak. Kita masyhur hari kiamat, hari kiamat, hari kiamat. Salah satu daripadanya iaitu Yaumat Talaq. Itu tak? Itu dia. Baik. Itu yang dikatakan oleh Maimun Ibnu Mihran. Salah seorang daripada tokoh ulama yang besar lah. Salah seorang daripada ulama yang besar di kalangan para-para atas tabi'in. Tu supaya nak kita itu boleh rapatnya pendapat mereka dengan pendapat alim ulama kita. Kemudian itulah maksud daripada ayat yang ke berapa tu? Iaitu ayat yang ke 15. Maksud daripada ayat yang ke-15. Lepas daripada tu, Tuhan nak royak lagi kepada kita. Sebagai kita ni nak jadi kejap lagi kata gapo nak berlaku pada Yaumat Talaq. Urusan gapo nak berlaku dalam itu. Perkara gapo nak berlaku dalam Yaumul Qiyamah, nak berlaku gapo kata. Yakinlah hari kiamat pasti kena kita orang beriman kena beriman. Walaupun orang nak engkar, pasti benda tu berlaku. Sebab tu Tuhan takbir dengan fi'lul madhi di dalam Al-Quran. Nak royak kata benda tu pasti datang. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. Bahawasanya hari kiamat tu datang tidak ada syak baginya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan Allah Ta'ala membangkitkan orang yang mati itu hidup balik semula. Wajib. Hak ni kena beriman. Dalam ayat surah An-Nahl dia kata ata amrullahi fala tasta'jilun. Amrullah di situ pakai ittifaq ahli tafsir makna kan? Makna kata hari kiamat. Ata, datang. Tuhan tak takbir kata ya tidak. Ata mari dengan fi'il mudhari' no ayat tatahaqquk berlaku sungguh. Apa ratik hak Tuhan duk royak tak berlaku? Gapo ratik hak Tuhan duk royak tak berlaku? Semua hari ni orang duk kaji apa yang Allah Ta'ala royak tentang makhluk dia semua kena berlaku dengan Al-Quranul Karim. Kena duk mana lagi? Itu tak? Tu dia. Ayat yang ke-16 dia kata yaumahum barizun. Yaumahum barizun. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Tengok. Ni hari hak berlaku hari kiamat ni. Dalam hari kiamat ni berlaku moga ni. Hari apa tengok kata? Yaumahum, iaitu hari yang mereka keluar daripada keadaan yang tidak tersembunyi atas Allah Subhanahu wa taala oleh sesuatu apapun daripada amalan-amalan mereka. Ya Allah. Tengok. Makna kata Tuhan nak oyak kata gapo? Yaumahum barizun. Katanya Qatadah Ibnu Da'amah Ibn As-Sadusi rahimahullahu ta'ala sebagai tokoh tabi'in. Ia kata la yastatir. Makna kata tidak jadi tersunyi sesuatu pun hari itu. Di atas dia, di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada sunyi, tak ada. Benda tu tak ada katuk gapo. Benda tak ada gapo, tak ada katuk gapo. Kata lagi Qatadah, ia kata wal yaum la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'.
Hari tu tidak sunyi di atas Allah Subhanahu wa taala daripada urusan makhluk dia manusia ni sesuatu tak ada tersunyi apa-apa. Di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata apabila kita itu tahu keaiban yang jadi perkara yang malu bagi seseorang yang beriman, kita jangan membukakan keaiban itu supaya nak orang tu jadi malu muka. Jangan. Nabi SAW katakan, man satara musliman satarallahu lahu yaumal qiyamah. Siapa dia tutupnya keaiban, jadi benda yang malu muka bagi seorang yang beriman, Allah Ta'ala akan tutupnya keaiban dia, benda yang dia malu muka dia di hadapan khalaiq kullaha yaumal qiyamah. Ini faedah. Ini bukan makna kata kita tahu satu perkara kita kecek belaka, royak belaka, sebar belaka. Lah, bukan lagu tu. Kita berasa kita dak buat tu kena ke? Tak kena. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kita sangka kata kita dak buat benda tadi itu mudah. Tak ada kesalahan gapo-gapo. Sedangkan di sisi Allah Subhanahu wa taala perkara yang besar. Kita dak pergi cara perkara hak orang hak bukan sakut paut dengan kita. Ada apa orang ahli dia tu tak apalah. Orang habis nak cara orang tu. Ni. Hari ni dia akan terbuka Rusia dia depan orang. Maka warik daripada hadis yang sabit daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bersifat dengan mentutupkan keaiban seseorang yang beriman, dia tahu keaiban tapi dia senyap. Dia tengok awak tak tahu. Dalam arti kata dia tak ada gi buka kepada orang, dia nak gi nasihat supaya nak tinggalkan perkara tak moleh tu perkara yang baik, perkara yang bagus. Hak ni tak ada nak gi nasihat, nak mencemar tambah, nak memalu muka tambah terhadap keluarga dia, terhadap diri dia, terhadap tu, terhadap ni. Itu dia. Nampak tak tu? Maka apabila kita buat kerja lagu tu Allah Subhanahu wa taala akan bukanya keaiban kita depan orang ramai. Kalau kita tak buat, Tuhan panggil kita satu sore sama sore. Nabi SAW kata, ma minkum illa sayukallimuhu Allah laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tak ada seorang mana-mana malaikat kena kecek belakang dengan Tuhan. Kecek apa? Kerana Tuhan nak tanya kita sendiri. Muat ke kerja hari tu? Ya, buat. Mau tahu tak kata, mau tahu tak gitu tak? Tahu. Tapi dengan sebab ada amalan hak molek dia suka tutup keaiban orang tak mau nak kecek tadi. Hari ni aku nak apung bagimu, aku tak sebuka Rusia bagimu. Tu datang daripada hadis yang sahih. Di mana kita sebagai orang Islam daripada akhlak orang Islam daripada itu akhlak. Tak ada. Ikut tahu, dengar benar tak benar kecik dah. Jangan lah. Tu kemudian doa para as-salihun. Orang-orang yang pandai nega dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata Allah masturna fawqal ardi wa tahtal ardi wa yawmal ardi alaik la tafdahna baina khalqika wala baina yadaik. Ya Allah, ya Tuhan aku, tutuplah keaiban aku di atas muka bumi ni. Dan lepas daripada aku turun duk bawah bumi dah, mana lepas aku mati dah. Dan hari yang aku itu dibentangkan amalan depanmu ya Allah. Janganlah buka keaiban aku ya Allah terhadap depan orang ramai-ramai ni, aku malu. Tu doa. Walaupun bukan maksud daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi sebagai doa kita dengan Allah Subhanahu wa taala supaya nak Tuhan itu jauhkan diri kita daripada perkara tu. Itu dia. Yaumahum barizun. Iaitu hari yang mereka keluar dalam keadaan tidak tersembunyi. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai'.
Tidak tersembunyi di atas Allah daripada urusan pekerjaan mereka itu sesuatu pun. Kita telah dengar dah Muqatil tafsir, Qatadah mentafsir dan lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh alim ulama kita terhadap itu ayat. Setelah daripada Allah Subhanahu wa taala royakkan sifat dia tu, kata benda yang kita dok susuk, benda yang kita dok taruh, benda yang kita dok tak sewa orang tahu. Hari ni orang tahu. Sungguh tak ada pihak nak tahu keburukan diri, keaiban diri. Ada orang nak tahu tak? Terkadang habis gedung duit, wang untuk nak katuknya keaiban, untuk nak menyucinya diri dia daripada keburukan. Akan tetapi hari ini Allah Subhanahu wa taala tahu. Buka dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni Tuhan nampak tak nampak, Tuhan dengar tak dengar, akan tetapi hari ni Tuhan nak zahir lagi. Nak nampak lagi. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Lalu Tuhan tanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala tanya, limanil mulkul yaum? Limanil mulkul yaum? Cuba kita tengok. Apa makna limanil mulkul yaum? Ampunya siapa kerajaan pada hari ini? Pia urusan hari ini duk tangan pia. Pia boleh pandai-pandai hari ini. Semua raja di atas muka bumi ni. Semua khalifah di atas muka bumi ni. Semua pemimpin di atas muka bumi ni. Tak ada pia seorang habuk nak cenggah. Hak yang duk takabur, hak yang duk berasa hanallah, yang berasa nak buat orang, yang berasa nak zalim, yang berasa tu berasa ni. Saya kata limanil mulkul yaum. Hari ni siapa yang boleh pegangnya urusan ampunya pia? Hari ni hak pia. Pakat senyap. La yatakallamuna illa man adhina lahu ar-Rahman. Tak ada dia boleh kecil gitu. Senyap bish. Ya Allah, cuba kita khayal tengok winapa keadaan apabila kita duduk lagu tu macam mana. Tidak ada kuasa di tangi, tak adanya kuasa di duk di dalam getah kita. Pakat senyap habis lagu mana keadaan. Cuba kita kira we jadi nampak kata gapakah kita nak pergi jumpa hari tu. Nak pergi jumpa lagu mana. Limanil mulkul yaum. Katanya Abu Sa'id Al-Khudri rahimahullah radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mai tengok Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dia nak beri lagu mana? Makna bagi kata limanil mulkul yaum. Mai tengok Rasulullah nak uwi macam mana? Tengok hak ni dulu. Kerana ilmu tadi itu mari daripada pintu dia. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan Ad-Dailami dengan sanad yang hasan, Nabi SAW kata, yunadi munadin baina yadain as-sayhah. Makna kata diseru, dipanggil di hadapan siuk sunah sangkakala kali yang kedua lah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, atatkumus sa'ah. Datang dah hari kiamat ni, hari perhitungan, hari yang mu boleh jumpa dengan segala-gala daripada tok nenek mu hak asal, daripada nabi-nabi tu, rasul-rasul tu, boleh jumpa dengan para-para malaikat. Boleh kata mu tu orang zalim ke, orang kena zalim ke, hari inilah mu jumpa. Wa madda bihas saut. Makna kata panggil dengan suara panggil sayu gitu. Supaya orang duk baik itulah.
Panggil panjang gitu. Tu. Yasma'uhul ahya wal amwat. Pakak dengar belakang gitu. Nabi kata pakak dengar belakang. Tak kira yang hak mana-mana. Dan Allah Subhanahu wa taala pun kata dengan itu perkataan. Kata mana ni? Iaitu limanil mulkul yaum. Setelah daripada dengar dah suara perkara yang tersebut tadi, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu suara ni, iaitu suara yang datang mari daripada urusan Allah Subhanahu wa taala, yang Tuhan itu bercakap kata limanil mulkul yaum. Bagi siapa ni kepunjaan ke kerajaan pada hari ni? Bagi siapa? Bakal senyap habis. Tak ada pia boleh nak cenggah gapo. Pia nak kuasa, tak ada dah. Nampak tak tu? Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan. Mari tengok seorang lagi daripada sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Sahabat Nabi ni pun ambil ilmu di Nabi dia lah, makna kata mauquf hukmul marfu'. Daripada Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibnu Mas'ud dia kata gana? Dia kata berhipungnya manusia pada tempat yang satu, sa'idin wahid fi ardil bayda, di bumi yang putih, padang mahsyar. Seolah-olah kata putih dia tu nak serupa dengan gapo? Nak serupa dengan perak. Putih lueh. Putih sungguh, putih lepak lah kalau bahasa kita. Maka dengarlah perkataan suara limanil mulkul yaum. Dengar suara. Katanya tak lain tak bukanlah, iaitu suara Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita sebagai orang sunnah beriman kata Allah Taala bercakap dengan suara. Sebab ada hadis yang sabit daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan akan itu perkara. Baik. Kemudian mari kita tengok sedikit daripada apa nama ni? Daripada seorang lagi. Sama wari 3 orang sini. Seorang lagi daripada seorang nama Muhammad Ibnu Ka'b Al-Qurazi, salah seorang tokoh ulama tafsir. Dia kata sesungguhnya akhir mereka yang mati. Tengok nah. Ni hari yang Allah Taala nak kecek dengan kata limanil mulkul yaum, ni hari mana? Iaitu hari ni. Iaitu sesungguhnya akhir mereka yang mati malakul maut. Hak akhir mati di kalangan makhluk Allah Taala iaitu apa? Malakul maut. Yuqalu lahu, Allah Taala kata bagi dia, ya malakal maut, wahai yang menyabukkan nyawa manusia dan menyabukkan nyawa perkara yang hidup, mut mautan la tahya ba'dahu abada. Mati oleh mung, tak ada hidup lepas padamu, lepas daripada ni bagimu, tak ada dah. Sebab apa Tuhan mematikan malakul maut? Khijah habis dah. Kerana di akhirat esok tak mati dah. Tuhan, orang awak khijah, malaikat yang awak khijah mati ni, Tuhan mematikan, tidak hidup dah bagi dia. Lalu dia pun bertepik dengan cara akak suara dia tadi itu dengan sebab kata rasa mati itu tu sakit, sehingga ini asap ni kata kalunya dengarnya penduduk di langit dan penduduk di bumi nescaya mati dalam keadaan dengan cara sekejap. Mati dalam keadaan itu selalu, mati selalu dah kalau dengar suara ni. Lalu katanya Allah Subhanahu wa taala lepas daripada dia mematikan malakul maut tadi itu, dia kata Muhammad bin Ka'b Al-Qurazi itu dengan itu perkataan kata limanil mulkul yaum. Itulah sedikit daripada berapa? Daripada makna-makna yang alim ulama kita beri terhadap isi kandungan ayat Al-Quran daripada
surah Ghafir ayat yang ke-16. Tapi tak sudah lagi. Lagu mana? Limanil mulkul yaum? Apabila tak ada siapa sore pun nak jawab, pia lagi nak jawab tak gitu. Tak ada pia nak jawab. Pakat senyap belaka kerana urusan Tuhan pun jawab. Lillah. Bagi Allah, mana ampunya Allah. Al-Wahidil Qahar. Yang tunggal, yang maha kuasa. Mana urusan hari ni, aku sore yang boleh. Sebab itulah kita tadi tak boleh nak mintanya pertolongan daripada mana-mana sebab pertolongan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Hari ni la malaikah, bukan malaikat, tidaknya malaikat, tidaknya rasul, tidaknya nabi-nabi, tidaknya aulia, tidak ada gapo lagi. Urusan ni hak Allah Subhanahu wa taala hanya je. Sebab tu nak pergi minta betul tu tak leh kepada makhluk, nak minta betul kepada Allah. Kita masuk dalam syafaat Nabi, syafaat Rasul, syafaatnya Anbiya, syafaat Aulia, syafaat syuhada. Tu gitu cara. Kena minta tu minta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kata lillahil wahidil qahhar. Lillah wahidil qahhar. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala mana? Yang tunggal, yang maha kuasa. Katanya, iaitu siapa ni? Muqatil dia kata, limanil mulkul yaum tu, iaitu hari kiamat, ya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dengan itu perkataan. Lalu dia kata, lillahil wahidil qahar. Mana kata gapa? Al-Wahidil Qahar, yakni tidak ada menyekutu baginya. Al-Qahar dialah yang kuasa di atas semua perkara. Tak ada yang lebih kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Itu makna daripada makna isi kandungan daripada ayat Al-Quranul Karim. Ayat yang terakhir iaitu ayat 15, iaitu ayat yang ke-17 insya-Allah taala, iaitu mari kita tengok. Mari kita tengok benda yang nak berlaku lagi. 4 minit insya-Allah. Benda nak berlaku lagi pada hari kiamat, Tuhan nak royak tambah lagi sikit. Nak kita itu jaga hari ni. Bimbang hari ni. Sedia kepada hari ni. Ayat yang ke-17 daripada surah Ghafir, Tuhan kata, Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Allahu Akbar. La zulma al-yawm. Inna Allaha sari'ul hisab. Tengok. Ia katakan, di hari ini dibalaskan tiap-tiap jiwa dengan apa yang telah usaha. Yang telah usahakan. Tidak ada kezaliman di hari ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala cepat hitungan dia. Cepat hitungnya Tuhan. Itu makna dengan cara sekali lalu. Makna maksud dia. Mari kita tengok. Ayat ni, pengertian dia ni, yang jadi detail sikit, kita tengok Jabir Ibni Abdullah radhiyallahu anhu. Dia ni ambil hadis ni daripada seorang sahabat Nabi lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Hakim, Imam Ahmad Ibni Hanbal dan lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh alim ulama kita. Dia kata, faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ni, hari al-yawma tujza kullu nafsin ma kasabat. La zulma al-yawm innallaha sari'ul hisab. Ni makna macam mana? Cuba kita tengok. Dia kata, aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebeda kata, Allah Taala menghisabkan, menghitungkan akan hamba dia ini aurat. Makna kata auratan, makna kata auratan ghuzlan. Makna kata dalam keadaan apa tu? Ghurlan. Ghurlan. Dalam keadaan tidak berkhitan dan tidak berpakaian.
Buhman satu lagi. Buhman ni makna lagu mana? Buhman ni makna kata dia tidak ada perkara gapa di tangan dia. La, tidak ada harta. Tidak adanya pembantu. Tidak adanya pangkat. Tidak ada gapa-gapa. Thumma yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Kemudian Allah Ta'ala panggil mereka itu dengan suara. Yang dengar akan suara tadi itu oleh mereka yang jauh sebagaimana dengar akan suara tadi oleh mereka yang dekat. Anal Malik, aku ni Maharaja. Anad Dayyan, aku ni Tuhan. La yanbaghi li ahadin min ahli al-jannati ay yadkhulal jannata wala li ahadin min ahli an-nar ay yadkhulal nar. Ini. Makna kata tak sayugia, tak sepatut bagi seorang mana-mana daripada kalangan ahli syurga nak masuknya syurga, dan tidak sepatut juga daripada kalangan ahli neraka nak masuk neraka. Wa indahu mazlamah, kalau dia ada di sisi dia itu kezaliman. Ni makna kata al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Tu. Makna kata hari ni hari dibalaskan tiap-tiap diri daripada apa yang dia kerja. Tak boleh nak masuk syurga, tak boleh nak masuk neraka. Kalau adanya kezaliman. Kena bayar dulu, kena kira dulu. Sebab itulah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia kata, "Man kana lahu mazlamah falyatahallal yaum." Siapa dia ada zalim maka hendaklah sudah hari ini. Bila? Yaumid dunya. Lianna hunak laysa fiha dinarun wala dirhamun wa innama hasanatun wasayyi'at. Sebab di sana hari akhirat esok tak ada harta benda, tak ada pangkat, tak ada apa nama dah. Adanya kebaikan, kejahatan. Kena bayar dengan kebaikan, bayar dengan pahala, bayar dengan pahala, wa emo dosa yang naik atas kita. Situ. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala doa ayat tu. Lalu Nabi SAW kata bil hasanati was sayyiat, kemudian Rasulullah baca ayat tadi. Ayat mana? Al yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yaum. Tidak ada jenis kezaliman pada hari itu. Tidak ada jenis kezaliman pada hari itu, walaupun sikit pun tak ada kezaliman. Tuhan nak balas dengan cara molek. Sebab itulah az-zulm. Fattaqullaha ya ibadallah, az-zulm baina nas, di antara manusia. Jangan kita zalim ke di antara satu sama lain. Jangan kita zalim di antara satu sama lain. Sebab apa? Inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena zalim itu adalah gelap, adalah nyanyai kepada diri, adalah bergerak kepada diri. Nampak tu tak? Adalah bergerak kepada diri sendiri. Itu nak kita faham jadi jelas, kata jangan. Sehingga binatang ni dia tak masuk di dalam hisab, akan tetapi Allah Taala panggil juga binatang yang ada tanduk, yang dok giwat karuk kepada binatang sama-sama dia yang tidak ada tanduk, Tuhan ambil juga salah situ. Bagaimana manusia yang berakal? Bagaimana manusia yang berakal yang suka zalim kepada orang, yang suka menyanyai orang, yang suka buat perkara-perkara yang nak melukakan cara maruah seseorang, mana zalim. Ya Allah, kalau kita taknya minta maaf, kalau kita taknya sudah urusan, hari ni sudah kena bayar dengan kebaikan kita. Kebaikan hak kita dah buat kena bayar ke orang, kena uwi ke orang. Sampaikan habis, sebagaimana hadis Sahih Muslim riwayat kata kita akan jadi muflis. Jadi benggerak. Tu dia. Setelah daripada tu, innallaha sari'ul hisab. Gapa mana innallaha sari'ul hisab? Makna kata Allah Ta'ala itu cepat sangat dalam urusan hitung. Katanya hitung tu cepat setara mana, takut kita duk khoya kata ya Allah lama manalah kita nak duduk di situ tu. Datang hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Hitungnya amalan orang yang beriman tak sampai setengah hari. Semua ya semua. Ya Allah, tu nak ayat kata kita sebagai orang beriman itu cepat. Ada pun orang tak beriman duduk situ.
Sebab tu katanya Muqatil, dia kata innallaha sari'ul hisab, mana sudahnya Allah Taala itu daripada hisab fi miqdar nisfil yaum min ayyamid dunya. Setengah hari daripada hari dunia. Setengah hari daripada hari dunia. Ya Allah, itu nak ayat kata lebihnya kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang yang Islam, kita orang mukmin lebih. Sebab itulah Allah bil iman wal Islam. Bawa molek nak geli-gelesah lagu mana, nak berlumuk lagu mana, nak lagu mana pun, bawa iman wal Islam hingga habis nyawa. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Gi jumpa dengan Tuhan bawa hak tu. Bawa iman wal Islam, bawa gi jumpa dengan Allah Taala hak tu. Nescaya kita akan dapat ganjaran ni. Akan dapat ganjaran ini. Itulah makna kata al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm innallaha sari'ul hisab. Maka insya-Allah taala kita akan sambung pula isi kandungan daripada ini surah, iaitu ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 tu wa anzirhum yaumal azifati idzil qulubu ladayal hanajira jiri kadhimin tu. Ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta' tu insya-Allah pada lagi akan datanglah, lagi akan datang, iaitu Allah Subhanahu wa taala nak royak gapo lagi kepada kita tentang hari yang nak berlakunya, yang kita itu kena menghadapi semua. Maka mudah-mudahan kita boleh jagakan diri kita pada hari yang kita nak lari tak lepas. Kalau kita lari pun lari tak lepas. Benda duduk pergi kot tu. Pawak apa kita tak siap sedianya. Tak sedut carilah kata nak berlaku bila. Tapi tanya kata kita siap sedia gapo. Nampak tu tak? Tu makna kita kewajipan kita siap sedia gapo. Amalan kita nak pergi jumpa dengan hari kiamat. InsyaAllah, marilah sama-sama kita pakat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mudah-mudahan pengajian kita ini boleh berterusan. Dan jangan kita terlupa lagi, mari kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sama-sama kita sebarnya pengajian kita kepada saudara kita supaya dapat kita itu masuk di dalam ruangan orang yang sebarnya hukum agama kepada masyarakat manusia. Dan jangan terlupa lagi lah kita itu sama-sama ta'awanu 'alal birri wat taqwa, iaitu dengan tenaga kita, dengan harta kita, sama-sama bantu untuk kita menyelamatkan diri kita daripada bala petaka dan boleh kita seher di dalam urusan agama. Itulah keuntungannya kita hidup dunia, dan itulah matlamat yang Allah Subhanahu wa taala nawi kita dapat ganjaran di hari akhirat nanti. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ay yaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'azabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.